Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada golongan muhajirin penduduk Mekah yang meninggalkan kampung halamannya Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Golongan yang membantu golongan muhajirin ini iaitulah golongan Ansar, penduduk Madinah. Mereka itu kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah mereka orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka lah keampunan Allah dan rezeki nikmat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal Permusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu ayah, abang kakak, sahabat-sahabat, rakan-rakan serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang cukup barakah ini, dapat sama-sama kita duduk sejenak dalam satu majlis ilmu selepas selesai menunaikan satu kewajipan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kefarduan salat maghrib secara berjemaah. Disambung pula dengan pengajian maghrib. Tajuk kupasan saya pada hari ini, pengajaran serta iktibar hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berbicara soal hijrah,
Saban tahun masuknya bulan Muharram dikaitkan dengan peristiwa hijrah yang disebut sambutan ma'al hijrah, awal Muharram. Awal Muharram dengan ma'al hijrah ni di tempat kita ni serangkai. Dia sekali cuti lebih kurang sama, cuti awal Muharram ataupun peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuan-tuan ada lagu satu masa dulu yang sering bermain dalam radio, dalam TV, tetapi sayang sekali pada kali ini tak ada dah. Mutaakhir ini tak ada lagu ni. Awal Muharram dati permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah. Oh, lagu dulu. Setakat tu je lah ibu tuan-tuan sekalian. Kalau sambung sampai habis lagu tu, dia dah jadi kuliah maghrib lah. Dia jadi konsert pula. Jadi nasyid dan sebagainya. Muharram dengan ma'al hijrah ini dikaitkan sentiasa bersama saban tahun. Bahkan peringkat masjid, peringkat daerah, peringkat negeri dan kebangsaan pun menyambut program ini secara besar-besaran, menunjukkan ini peristiwa yang besar. Cuma saya mulakan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan saya adalah, apakah hijrah itu berlaku pada bulan Muharram sehinggakan Muharram dengan ma'al hijrah ini bersama-sama serangkai? Bila kita singkap sejarah ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku dalam bulan Muharram hijrahnya. Nabi keluar daripada rumahnya menuju ke rumah sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tanggal 27 Safar. Sebahagian riwayat kata 27 Safar. Di mana Muharramnya? Tak ada Muharram ni. Safar jauh lagi ni. Muharram, Safar. Safar pun di hujung-hujung Safar. Keluar daripada rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuju ke Gua Sur pada tanggal 27 Safar. Menginaplah Nabi dan para sahabat dan Abu Bakar dalam Gua Sur sekitar 3 hari 3 malam ataupun 3 hari 2 malam. Lebih kurang begitu. Gua Sur, tuan-tuan, saya pernah sampai di usia saya 21 atau 22 tahun. Saya pergi ke Mekah daripada Mesir, alhamdulillah. Dan saya sempat panjat di Bukit Sur ini untuk tengok Gua Sur. Gua Sur duduk di atas Bukit Sur. Gua Hira duduk di Bukit Nur atau disebut Jabal Nur. Gua Hira di usia saya waktu dululah 22 tahun tu 45 minit sampai atas. Tinggi tuan-tuan, mencanak naik ni. Kalau selan ni tak boleh dah 45 minit. Dah boleh dah. Gua tu hampir 3 jam naik malam. Gua Hira saya panjat pagi, cari sejuk-sejuk tengah hari panas tuan-tuan, sebab bukit-bukit di Mekah ini tak ada pokok. Gua tu hampir 3 jam. Tinggi lagi. Tinggi sangat. Naik malam. Siapa-siapa pula tuan-tuan, Gua Sur ini dia bukanlah gua sebagaimana dalam bayangan kita di Malaysia ini. Bila sebut di Malaysia gua ke besar lah, masuk dalam, boleh kapur pula dalam. Dah istilah saja gua. Dia seperti satu tempat bertindang atau bertindihnya batu-batu so, ada lubang sikit. Cuma tu je. Gua Hira sini siapa kat tu je. Kat papan putih tu je. Batu-batu tindih-tindih oh ada lah. Nak ni nampak langit luar ni. Sebab tu dalam peristiwa Nabi terima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu lembaga besar Nabi tak kenal siapa dia ni, suruh minta baca. Nabi kata, aku tengok dia lembaga besar ni setinggi-tinggi langit, kaki dia serendah-rendah bumi, besar ni. Kalau dalam gua lagu mana nak jadi begitu, teratuklah malaikat ni.
Tak, dia duduk luar. Begitu saja di mereng bukit. Tu Hira. Tu lagi kecil tuan-tuan. Kecil sangat-sangat. Sudahlah tinggi, batu-batu tinggal, ada lubang sikit. Bukan lubang macam itu begitu. Dia sikit je. Dia nyerong gitu. Nak masuk kena kepala ulu gitu. Kena ulu gitu. Dan masuk dalam tu pula tuan-tuan, muat 2 orang je. Nak belunjur pun tak boleh. Habis kuat boleh belunjur je. Kecil sangat dalam tu. Itulah perjuangan Nabi SAW dan Abu Bakar semata-mata untuk bawa Islam ini. Hari ini kita senang lenang tuan-tuan masjid dengar kuliah damai saja, tentram. Nak duduk lagu mana pun tak apa. Tak ada sepit-sepit, tak ada apa. Perjuangan Nabi dan para sahabat sehingga kita terima Islam pada hari ini. Itu Nabi. Dan pintu yang kecil inilah maka munasabah bila kita sebut labah-labah buat sarang. Sebab luar yang satu je. Maknanya nak masuk tu orang gemuk tak lepas lah. Abu Bakar dengan Nabi kurus. Saya rasa kalau dengan badan saya ni tak muat dah saya rasa. Dulu kurus. Abu Bakar memang kurus lagi. Fizikal Sayyidina Abu Bakar memang kurus tuan-tuan. Sehingga kalau kata kita pakai pelekat ni, luruk pakai pelekat ni. Nampak orang tapi gagah. Sayyidina Abu Bakar bukan gagah dari segi fizikalnya, tetapi dari segi kekuatan dalamannya. Orang tak boleh lawan. Iman dia tak terlawan. Abu Bakar. Kan Sabah tu bila pintu kecil buat sarang-sarang laba-laba. Bahkan di saat rombongan Quraisy betul-betul di hadapan pintu Gua Sur ini, Sayyidina Abu Bakar berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekiranya mereka Quraisy ini tunduk di kaki-kaki mereka, nescaya mereka nampak kita ni." Saya teringat ungkapan Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan. Masa saya tu saya try buat, memang mana kita nak bawah gitu. Lah, ada bawah tu je. Nak lari tak boleh. Sebab dia orang kecil saja. Nampak? Risaunya Abu Bakar ni bukan soal takut mati. Dia tak takut mati pun. Bahkan kalau dia mati pun tak apa. Yang dia lebih risau adalah matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya Islam ni diterima seluruh alam. Rahmat ini diterima seluruh alam. Tidak kisah dia mati hari bin Muhammad ni. Itu dia. Sayyidina Abu Bakar. Perjuangan dalam perhijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar tuan-tuan. Saya masuk. Alhamdulillah. Yang kedua, riwayat kata laba-laba ini, laba-laba buat sarang. Allah Ta'ala perintahkan laba-laba buat sarang lama. Sarang baru buat, tapi perintah buat sarang lama. Apa sebab? Di kalangan musyrikin Quraisy yang datang untuk cari Nabi ini, ada di kalangan mereka yang pakar dalam bab sarang laba-laba. Dia tahu dah, ini laba-laba 2 tahun, ini laba-laba baru 2 minggu buat ni. Dia tahu. Maknanya bukan sekarang saja teknologi hebat tuan-tuan. Dulu pakai forensik ni ada dah. Ada. Dan kalau kita tengok dalam Quran, dalam hal teknologi, jangan anggap bahawa kita saja yang paling canggih. Jauh dulu lebih canggih. Canggih, banyak sangat canggih. Kalau saya berdatangkan contoh banyak kisah Nabi Nuh AS. Kapal dia paling besar kapal kita, Titanic. Ada satu lagi kapal lebih besar daripada Titanic. Bahkan Nabi Nuh jauh lebih besar lagi. Lagu mana tu? Mestilah teknologi Tuhan buka. Dibuat lagu mana tu besar lagi. 500 meter di sebelah. Titanic lebih kurang 2 ke 300 meter. Kapal Nabi Nuh 500 meter. Macam mana? Teknologi lah tu. Teknologi. Dan banyak lagi teknologi dulu. Piramid. Sampai hari ini sudah beratus tahun piramid dibangunkan. Tidak pernah kita dengar piramid runtuh. Ini bangunan. Lagu mana dibuat tu? Semestinya ada pakas. Siapa ada utuh? Kita dah ada sekejap saja dengar-dengar runtuh. Stadion runtuh dan macam-macam. Contoh. Teknologi. Begitu juga orang dulu pun ada teknologi. Bila kawan ni nak masuk, kata mereka dah sama masuk kamu. Dah sama masuk. Muhammad tak ada dalam. Labah-labah ni ada dulu pada mu ada. Mu tak lahir lagi labah-labah buat sarang dah. Maknanya betul. Allah Ta'ala perintahkan labah-labah buat sarang yang lama.
Antaranya tuan-tuan, perjuangan. Antara yang mengingatkan saya juga adalah bagaimana pengorbanan Asma bin Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, perempuan yang ditugaskan untuk menghantar makanan dan minuman pada ayahnya dan Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan, seperti yang saya sebut tadi, Gua Sur ini pun saja mencecah hampir 3 jam bukit di Nakhabak tu. Asma panjat dalam keadaan dia pregnant, tuan-tuan, mengandung. Kita anak kita naik tangga sikit, kita marah dah naik bertekad. Mengandung sikit kat tangga tu. Adakah seorang ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia tak sayang anak dia ni? Dan dia tak tahu ke anak dia mengandung? Tahu, tuan-tuan, tahu. Tetapi apa? Perjuangan yang lebih besar daripada itu, iaitulah membawa Islam. Tugas membawa Islam ini adalah digalas oleh semua lelaki dan perempuan. Kalau kita jatuh pada anak Asma ni, Asma ni, Allah ayah tahu dah khabar mengandung ni, ayah tebal juga lagu mana ni yang nak khabar bukit ni. No. Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Inilah pengajaran yang Sayyidina Abu Bakar tunjuk kepada kita, tuan-tuan. Dalam soal menggalas membawa Islam, meninggikan kalimah Allah, no kompromi. Korban segala-galanya. Harta, benda, wang ringgit, masa, tenaga dan sebagainya. Kita, tuan-tuan, Allah Akbar, nak suruh mari sejik pun payah. Anak kita nak suruh mari sejik pun payah. Abu Bakar dikerahkan anak dia khabak bukit dalam keadaan kamu pregnant sekalipun, banyak untuk makan minum untuk ayah. Bukan untuk ayah, untuk Rasulullah. Oh, ni tuan-tuan, pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah. Yang saya nak kaitkan di sini adalah Nabi mula keluar daripada Gua Sur menuju ke Madinatul Munawwarah pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 Rabiul Awal. Dan Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah bertepatan 12 Rabiul Awal, pada tanggal hari kelahiran dia. Mana hari pertama dia di Madinah pada hari kelahiran Nabi SAW. Jadi di manakah perkaitannya antara hijrah dengan Muharram? Yang kita sebut Muharram ma'al hijrah Muharram. Kat mana kaitan ni? Tak ada kaitan ni. Perkaitannya adalah pada kalender Islam, kalender Hijriyah yang dibinakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di zaman pemerintahan Umar. Maka tertubuhlah satu kalender Islam, iaitu kalender Hijrah. Ini kait di sini. Kalender Hijrah yang kita guna pakai pada hari ini 1445 H ataupun Hijriyah, ditubuhkan di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pasal zaman Nabi tak ada lagi. Tak ada lagi kalender Hijriah ini. Zaman Nabi tak ada. Kalender orang Arab hanya ada kalender bulan saja. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jabil Awal ini ada 12 bulan berlegar. Tetapi masih lagi tidak ditentukan manakah bulan pertama dalam bulan-bulan ini. Dia belagar saja, sekadar belagar. Tidak sebagaimana bulan-bulan Masihi. Januari tahu dah 1 lah, Mac 3, September 9, Disember 12. Adapun dalam kalender Masihi, mereka telah tentukan secara 1, 2, 3 sampai 12. Kalender Masihi ini kalender mana? Kalender kita pakai hari ini. Hari ini bertepatan 2 Ogos 2023 Masihi. Kalender siapa ni? Ini kalender orang-orang Rom, kalender orang-orang Kristian. Satu masa dulu Rom antara tamadun yang besar, antara 5 kuasa besar dunia, Rom dan Parsi, India dan China, dan juga tamadun Mesir. Mereka sudah wujud kalender ini. Mengangkat tahun pertama dalam kalender Masihi ini sempena kelahiran Nabi Isa AS.
Ini keyakinan dan akidah mereka, kepercayaan mereka. Maknanya kalau hari ini 2023 tahun Masihi, maksudnya telah 2023 tahun sudah kelahiran Nabi Isa AS. Ini kepercayaan mereka. Betul tak tu? Kalau tanya orang dia pun, tanya Kristian, mereka pun tidak mampu untuk mendatangkan fakta yang tepat dan benar, tetapi telah terpacak ini sebagai keyakinan mereka. Bahkan ini kalender mereka. Kalender ni masa Nabi lahir ada dah sekitar 622 Masihi begitu, atau 620 ke atas. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Yang mana tahun angka-angka tak ada tahun gajah. Orang Arab tahun tak ada lagi masa tu dalam kalender mereka, hanya ada bulan saja. Mereka mengangkat peristiwa-peristiwa besar, diangkat sebagai tahun. Allah Ta'ala cerita faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka hancurlah, binasalah Abraha dan bala tenteranya bersama-sama dengan gajah-gajahnya mati bergelimpangan di perbatasan Mekah. Ini cerita Abraha ni. Kebetulan tahun itulah Nabi lahir, maka 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sebenarnya dah jauh mana tuan-tuan? Selepas hancurnya Abraha, sekitar 40 ke 50 hari saja Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya masa Abraham hari itu, mak Nabi lebih kurang 7 atau 8 bulan dalam kandungan dia. Dia mengandung tu. Abdul Muttalib memerintahkan orang-orang Mekah, ya ma'syarul Quraisy, ya ahla Mekah, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang Mekah, pergilah kamu, larilah kamu, sembunyi di gunung-gunung, jangan duduk Mekah ni. Abraha datang untuk menyerang, menghancurkan Kaabah. Lari. Abdul Muttalib sebagai Perdana Menteri Mekah, dia perintah supaya larilah. Abraham hari dengan gajah-gajahnya. Tuan-tuan, apa pasal Abraham ni saja-saja mari kapal orang nak cari balah orang. Nak sabar sungguh kita kata. Dia orang nombor 1 Yaman, pemimpin Yaman nombor 1. Orang nombor 1 negara mesti memikirkan soal ekonomi negara. Sebab kekuatan sebuah negara itu bergantung kepada kekuatan ekonomi. Gagahnya ekonomi, maka gagahlah negara itu. Lemahnya ekonomi, lemahlah negara itu. Barangkali sebab itulah ada orang tu dia pegang dua-dua, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Sebab dia kena fikir kewangan. Boleh jadi. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Abraha dia bukan kosong. Dia dalam usaha untuk membangunkan ekonomi negeri Yaman. Bila menyaksikan Mekah, satu kota yang bukanlah kota besar dunia, bukan negara besar dunia, bukannya ada tamadun yang hebat pun di Mekah, tetapi ekonomi Mekah hebat, berkembang pesat. Disebabkan saban tahun pengunjung haji pergi ke Mekah untuk buat haji. Haji ini dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Bukan zaman Nabi Muhammad saja, zaman Nabi Ibrahim. Menyebabkan dari segi satu pelancongan Mekah ini membangun dan berkembang pesat. Orang pergi sama setiap tahun sampai hari ini tuan-tuan. Arab Saudi tak perlu dah benda lain kalau ikutkan satu pelancongan ni saja. Umrah masuk saban tahun. Haji pun begitu. Haji saja 5 ke 6 juta ke 7 juta. Tak perlu keping ni, tak perlu keping mari Mekah. Tak ada keping pun. Orang pergi sebab buat haji. Mekah ni ataupun Arab Saudi dari sisi satu pelancongan saja mampu menampung negara dia dah. Apatah lagi bila dia ada minyak ada pula. Kaya lagi. Kaya tuan-tuan Arab Saudi. Pernah satu cerita tu, seorang Arab Saudi ni dia nak lamar seorang perempuan Syria. Arab Syria ni comel sangat tuan-tuan dan bercakap pun lembut. Cari yang kita tengok. Comel sangat. Bahasa kita kata jetak sungguh. Minta lah nak kahwin tuan-tuan. Mak tak bagi. Dia balik Arab Saudi, dia bawa 2 beg piti. 2 beg penuh isi. Bawa mbah depan mak ni. Depan mbah ni boleh lalu tuan-tuan. Boleh lalu. Piti. Beg ni besar ni. Piti banyak nak sebutnya Arab Saudi ni.
Abraha datang ke Mekah untuk hancurkan Kaabah dan bangunkan Kaabah di Yaman supaya mengalih pengunjung-pengunjung haji yang saban tahun pergi ke Mekah, pergi ke Yaman. Itu tujuannya, supaya berkembang satu pelancongan di Yaman pula. Orang tak pergi Mekah, orang pergi Yaman. Hebat lah. Itu cara itu dia. Baik. 12 Rabiul Awal tahun gajah, zaman Nabi tak ada lagi. Sebab apa? Diangkat tahun sempena peristiwa besar. Kalaulah berlaku banjir, disebut tahun apa? Tahun banjir. Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi, disebabkan mati dan wafatnya Abu Talib dan Khadijah binti Khuwailid. Nabi sedih. Amul Huzni. Dan bilakah Islam mula ada kalender tahun ini? Di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Selepas Sayyidina Umar dia tawan dunia, memerintah, berkuasa 2/3 dunia, sampai ke benua Afrika, sampai ke Mesir, sampai ke benua Eropah, sampai ke Sepanyol. Di sinilah masuknya surat menyurat kepada khalifah. Gubernur-gubernur diutuskan oleh khalifah, masing-masing kawasan yang ada gubernur. Mari surat nak bayar cukai bila, bayar hutang bila. Sayyidina Umar tengok surat banyak-banyak ni kena bayar, jelaskan hutang ini Syaban ini. Tahu tak ada? Sayyidina Umar tanya, si Syaban mana ni? Syaban tahun ni yang kita sedang lalui sekarang ke, ataupun Syaban tahun lepas, ataupun Syaban akan datang? Tak ada, ditentukan tahun ini. Maka di sinilah Sayyidina Umar melihat ini masalah besar. Perlunya kalender ada tahun. Maka Sayyidina Umar panggil menteri-menteri dia, termasuk sahabat-sahabat besar, Uthman bin Affan, Ali karramallahu wajhah, dan sahabat-sahabat lain lagi. Berkata khalifah, perlunya Islam ada kalender sendiri sebagai identiti Islam, sebagaimana orang-orang Rom, orang-orang Kristian, mereka telah ada kalender mereka sendiri. Jadi Islam kena ada juga. Kita tuan-tuan lebih guna pakai kalender Masihi. Kalender Islam ini jangan sangat kita guna musim Ramadan ya. Ramadan ataupun raya haji. Baru ingat berapa Muharram ini? 10 Muharram. 7 dah nak puasa mana ya? Begitu juga Ramadan. Ramadan tahun ini 29 30. Tu je. Tapi kita lebih besar dalam penggunaan kalender Masihi dan warna. Gitu dah terbiasa kita dah. Tak salah. Sayyidina Umar kata perlunya kita ada kalender Islam dan adanya, maka sepakat setuju belaka tahun manakah untuk diangkat menjadi tahun pertama dalam kalender Islam. Tahun mana ni? Nak angkat tahun bila sebagai tahun pertama dalam kalender Islam? Pendapat pertama mengatakan angkat tahun pertama dalam kalender Islam sempena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan untuk tubuhkan kalender ini, Nabi wafat dah. Tapi nak ambil tahun kelahiran Nabi itulah sebagai tahun pertama dalam kalender Islam. Sebagaimana dalam kalender Masihi, orang-orang Kristian mengangkat tahun pertama kalender mereka sempena kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan angkat tahun pertama dalam kalender Islam sempena kenabian Nabi atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pendapat pertama dan kedua ni beza berapa tahun tuan-tuan? Beza 40 tahun. 40 tahun. Muncul pendapat ketiga mengatakan jadikan tahun pertama dalam kalender Islam sempena kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ketiga ni dulu lagi Sayyidina Umar tolak. Mana boleh? Kata Umar. Takkanlah setiap tahun untuk menyambut tahun baru dalam kalender Islam, umat Islam berduka cita, sedih sempena kematian Nabi. Tak boleh. Kemah Sayyidina Umar. Muncul pendapat Ali karramallahu wajhah. Angkat tahun pertama dalam kalender Islam sempena peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mana tahun hijrah tu nak angkat jadi tahun pertama dalam kalender Islam. Pasal apa? Kata Sayyidina Umar. Jawab Sayyidina Ali, "Kana hijratu yufarriqu bainal haqqi wal batil." Kerana hijrah itu memisahkan yang hak
dan memisahkan yang batil. Hijrah itulah sempadan hak dan batil. Benar sekali. Kejayaan yang besar adalah kejayaan Islam yang besar selepas berlakunya peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkahal Mukarramah ila al-Madinatil Munawwarah. Kejayaan besar membezakan bagaimana selepas Nabi berhijrah, Nabi bangunkan sebuah kerajaan Islam yang bertapak utuh di Madinah Al-Munawwarah. Islam dijulang, hukum hakam Islam dilakukan, diangkat secara total dan menyeluruh. Nabi buat, semua sekali Nabi buat. Sektor politik, ekonomi, sosial, rumah tangga, nikah kahwin, jual beli dan sebagainya, semua ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat mana hukum hakam yang kewajipan pada individu ataupun kewajipan sekerajaan, Nabi buat. Dalam Quran kan ada Quran hukum-hukum secara individu. Tak ada kerajaan pun tak apa, kena buat ni. Semayang, tak perlu ada kerajaan, tak ada kerajaan pun kena semayang. Semayang, puasa, zakat dan sebagainya. Tetapi di sana dia berkait dan berhubung dengan hukum hakam yang besar. Soal pemerintahan, soal jenayah, soal hukum, hudud, kisah dan sebagainya. Hak ni kena ada kerajaan, tak boleh suka-suka. Negeri kita, kampung kita ni, kita buat hudud lah kampung kita. Ada apa nama ni? Ada kecurian apa senang. Tak boleh. Ini kewajipan kerajaan. Maka untuk melaksanakan secara kafah, secara menyeluruh hukum hakam Allah Ta'ala perintah ni, Nabi bangunkan sebuah kerajaan. Maka ini kena jelas tuan-tuan. Kena jelas. Menunjukkan bahawa hijrah menunjukkan pentingnya politik. Ada sebahagian kita mengatakan politik kotor, apa benda politik ini dan sebagainya. Kita tidak salahkan mereka sebab mereka tak faham. Kita mesti ambil rujukan berdasarkan kitab dan juga sunnah. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu, kata Nabi, dua perkara. Selagi mana kamu berpegang teguh kedua-duanya, kamu selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia akhirat, sejahtera akhirat. Yang pertama kitab Allah, hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merangkumi percakapan Nabi, hadis-hadis Nabi, merangkumi perbuatan Nabi, makan, minum, kecil, megok dan sebagainya. Sama juga pengakuan takrir Nabi. Nabi tidak melarang tapi Nabi tak buat. Mana itu boleh? Tidak ada kata larang itu. Dan secara seluruh kisah hidup Nabi, sirah Nabi, itulah adalah sumber hukum kita, sumber kehidupan kita, untuk dijadikan hukum hakam. Dan peristiwa hijrah menunjukkan Nabi tinggalkan Mekah menuju ke Madinah untuk bangunkan sebuah kerajaan. Dah apa kan Nabi boleh dah masa dah Mekah, orang bagi dah jawatan dia. Orang bagi dah jawatan apa nak? Muhammad pun nak jawatan apa? Offer. Abu Jahal jumpa Abu Talib, saudara Nabi. Anak saudaramu tu nak menapa sebenarnya? Nak menapa? Kami bagi belaka dia kalau dia nak. Nak takhta ataupun jawatan? Nak harta ataupun nak wanita? Kami bagi belaka. Kalau nak takhta, kita berikan satu jawatan yang paling tinggi, dan semua kita akan ikut dia. Kita berikan pada Muhammad. Kalau wanita, kumpulkan gadis-gadis yang paling cantik di kalangan puak-puak ni, kabilah-kabilah, berikan pada Muhammad. Harta, kumpul semua harta-harta daripada setiap kabilah, diberikan pada Muhammad. Orang tawaran ni, hebat tuan-tuan. Asalkan jangan sampaikan ajaran Islamnya. Nak jawatan kita bagi. Memang di sini boleh jawatan tuan-tuan, tetapi seperti diikat tangan dan kaki, mulut, mata, telinga dan sebagainya. Tak ada makna. Nabi kata tak ada makna. Boleh jawatan saja je. Baptusan tak boleh, tak ada makna. Boneka je. Hak kata dah boleh, orang ada hak kalau dia nak juga, orang kena ya kan lah. Padahal dah boleh, dah boleh. Nabi tak kata. Islam itu tertegak di atas kejatuhan jahiliyah. Nabi berhijrah pergi ke Madinah, bangunkan sebuah kerajaan yang besar, kerajaan Islam, sehingga Nabi mampu mendirikan, melaksanakan hukum hakam Allah secara kafah, secara menyeluruh, mengikut
wahyu Allah Subhanahu wa taala. Gitu, tak ada orang lah halang, tak ada apa, bebas Nabi. Ini penting. Subhanallah. Pengajaran hijrah itu besar. Tidak ada hujah untuk tolak kepentingan berpolitik. Tak ada politik, tak boleh. Sebab di sirah jelas peristiwa hijrah itu besar. Moga-moga kita faham. Kemudian Sayyidina Umar memutuskan, kalau begitu angkat tahun hijrah itulah sebagai tahun pertama dalam kalender Islam. Maknanya hari ini 1445 hijrah. Apa maknanya? Telah 1445 sudah peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat berlaku. Itu maksudnya 1445 tahun dah peristiwa hijrah ni. Sebab Khalifah mengangkat tahun hijrah itulah sebagai tahun pertama dalam kalender Islam. Selesai, semua setuju berlaku. Kejayaan peristiwa hijrah, selepas saja Nabi berhijrah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam apabila memiliki kerajaan Islam. Ramah kemenangan semenanjung Arab bertumpukan pada Madinah waktu itu. Bahkan berlaku lagi kejayaan besar di tahun ke-8 hijrah, 8 hijriah. Nabi SAW pulang ke Mekah, kampung halaman, dalam peristiwa Fathul Mekah. Nabi mengampunkan kesalahan seluruh orang-orang Mekah. Padahal hak ni lah bunuh pak dara dia, hak ni lah sula, hak ni lah hukum, hak ni lah panah dan macam-macam, kata keluarga dia dan macam-macam. Nabi ampunkan segala-galanya. Orang Mekah masa tu, tuan-tuan, nak tubik laku umur, nak tubik laku. Nabi minta supaya keluar belaka, keluar. Nabi masuk dalam keadaan bergaya. 10,000 tentera Islam, orang Islam masuk bukan dengan pedang pun, masuk dengan damai Mekah. Orang Mekah takut. Dokih mati dulu, cerita dulu kan, mati pok dara, mati sahabat-sahabat, mati habis. Pada balas sama dia tu, sama orang Mekah je. Nabi muncul, Nabi sebut, bebaskan kalian semua, ku ampunkan segala-gala. Islam agama pendamaian, Islam agama perpaduan, Islam agama adil dan saksama. Itu dia. Masya Allah. Sesabat tahun lalu Sayyidina Umar tanya pula, tahu sesat dah? Bulan mana? Nak mula dulu ni. Bulan ada dah 12 bulan ni. Muharram, Safar, Rabi' Awal, Rabi' Akhir. Tapi masa tu tak tentukan lagi Muharram bulan pertama. Bulan mana nak makan ni? Umar sebagai khalifah memutuskan, jadikan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Apa sebab? Sebab Muharram adalah bulan baru selesai menunaikan jemaah haji. Jemaah haji selesai dah buat haji dalam keadaan bersih, suci, bersih daripada dosa, dan masing-masing dalam keadaan gembira nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Muharram bulan orang pakat baliklah ke kawasan masing-masing. Dan hak tunggu pula kampung ni, anak beranak ni, pak dara nak balik, taki nak balik, tok nak balik, ayah nak balik, mak nak balik daripada haji. Suka berlaku. Maka Muharram bulan penuh kegembiraan, bulan penuh keceriaan, bulan penuh dengan nekat, azam dan sebagainya. Ini maka diangkatlah Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Inilah dia tuan-tuan yang saya maksudkan, berkaitan Muharram dengan hijrah itu adalah pada kalender Hijriah, kalender Islam yang telah ditubuhkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di zaman pemerintahan. Seberingkas yang sempat saya sebut, saya kupas pada kali ini, iaitulah peristiwa penubuhan atau pembinaan kalender Hijriah, dan itulah perkaitan Hijriah dengan Muharram, bukan pada tarikhnya, bukan tarikh hijrahnya, tetapi pada tarikh, pada penubuhan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penentuan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Hebat orang-orang dulu. Masa yang tidak mencukupi ni sangat tuan-tuan, kita sempat sebut pasal hijrah ni pasal satu je lah, pasal itu saja. Dan kita tak sempat nak kupas apakah bentuk hijrah-hijrah yang boleh kita terjemahkan dalam kehidupan kita.
terjemah hijrah. Kenapa musim hijrah ni? Sebenarnya banyak, dan saya rasa kalau sempat insya-Allah kita kupaskan pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bersama, dan begitu besar sebenarnya hijrah memberikan impak dan hasil sehingga hari ini kita menerima Islam secara damai, aman, sentosa, dan mampu melakukan ibadah-ibadah dengan tenang dan sebagainya. Tuan-tuan, inilah kejayaan yang besar dan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandu kehidupan kita. Oleh kerana kita dalam fasa atau musim pilihan raya, sukalah untuk saya sebutkan sikit kewajipan mengundi. Ini bukan kempen ya. Para ilmuwan wajib menyebut hari ini dari segi kefarduan. Saya kempen kewajipan mengundi. Kita semua anak-anak beranak kita kena mengundi. Siapa yang selepas umur kena mengundilah. Sebab ia satu kewajipan besar. Pentingnya tanah air ini, pentingnya sebuah kerajaan yang faham untuk mengangkat hukum hakam Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita aman sentosa, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan mengemping pangkah parti-parti mana ni, jangan salah faham. Itu undian adalah rahsia. Saya tak sebut undian dan rahsia masing-masing lah, berdasarkan dengan kefahaman, istikharah dan sebagainya. Tetapi para ilmuwan wajib menyebut kewajipan mengundi. Ajak anak-anak baliklah mengundi. Undi-undi ni tak ada dalam Islam. Apa yang tak adanya? Semua dalam kehidupan kita ini akan dinilai hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mengalihkan duri atau ranting-ranting pokok yang kecil daripada jalanan, alih pokok-pokok di tepi jalan, dinilai, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dalam soal memilih pemimpin. Ini penting. Ini penting sangat-sangat, tuan-tuan. Supaya ia juga menjadi saham kepada kita. Saham mengangkat sebuah kerajaan yang memberikan kebaikan, yang memberikan manfaat kepada masyarakat, yang mengatur urusan manusia ini dengan adil dan saksama. Bukan setakat dia boleh pahala, kita dia boleh pahala. Situ sebut pembahasan dosa pahala itu penting. Sebagai contoh yang terakhir yang boleh saya kaitkan, kalaulah dialihkan duri-duri atau ranting-ranting pokok daripada jalanan diberi pahala, apatah lagi dihapuskan tul-tul di jalan atau jambatan. Contoh mudah nak kait jalan. Saya lalu sokmoh hari-hari, tuan-tuan, di jambatan Sultan Mahmud. Dia pernah dihapuskan satu masa dulu. Saya tak tahulah kajak mana. Saya tak tahu sebab kita budak masa tu. 99 lebih kurang gitu. Sampai hari ni semua masyarakat menerima manfaat itu, tuan-tuan. Wallahu a'lam, siapa yang mengundi kerajaan di waktu itu sehingga terhapusnya tul itu, sampai hari ni boleh pahala selagi mana Jalan Sultan Mahmud itu digunakan. Boleh pahala. Mati dah mengundi, mati dah pahala. Nampak dah tu? Supaya nampak setiap tindak tanduk, kerja buat, kerja amal yang kita lakukan di atas muka bumi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu besar. Sama juga kalaulah kita tersilap memilih kerajaan yang memberikan keburukan pada masyarakat, kesaliman pada masyarakat, kita bimbang dan risau. Dosa itu mengalir sama kepada kita. Itu penting. Jadi perlu sangat kepada ilmu untuk memahami suatu keadaan, bacaan politik dan sebagainya, dan perlu memahami kewajipan dalam memilih pemimpin ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memandu kehidupan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Saya rasa itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam ini berhubung dengan peristiwa hijrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kita dunia sampai pada akhirat, dan esok kita bangun bersama-sama dengan Nabi SAW yang kita kupaskan perjalanan hidupnya pada malam ini
ini sebahagian daripada kisah episod-episod Nabi, itulah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cakap dulu terima kasih atas jemputan. Mohon maaf salah dan silap, juga mohon maaf seandainya terkasar dan tersilap bahasa, tersinggung dan sebagainya. Tidak ada tuju mana-mana. Secara umum mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah dunia akhirat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.